Assalamualaikum, jumpa lagi dalam subtopik seterusnya iaitu 12.3 impak penggunaan tenaga nuklear. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Kita tengok pula hasil pembelajaran untuk kali ini, apa yang perlu anda capai setelah mempelajari tajuk ini. Yang pertama, anda mesti boleh menceritakan impak penggunaan senjata nuklear kepada kehidupan dan persekitaran. Yang kedua, anda boleh merumuskan impak ujian nuklear ke atas persekitaran. Dan yang ketiga, anda mesti boleh mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara-negara yang menggunakannya. Tenaga nuklear dapat memberi manfaat luar biasa bagi manusia dan alam sekitar. Oleh kerana tenaga nuklear semakin meningkat di seluruh dunia, penggunaannya harus dikawal selia dengan baik. Pada sekitar tahun 1940-an, penyelidikan awal tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Hasil sampingan daripada pembelahan nukleus di dalam reaktor nuklear, iaitu plutonium, boleh digunakan untuk membuat bom atom. Dunia telah menyaksikan satu malapetaka yang amat dahsyat apabila tenaga nuklear digunakan untuk menghasilkan senjata nuklear. Senjata nuklear pernah digunakan semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Ogos 1945, mengikut beberapa kajian dan risalah, bom atom Little Boy telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat di Hiroshima dan diikuti satu lagi bom atom iaitu Fat Man di Nagasaki pada 9 Ogos 1945. Letusan tenaga nuklear oleh bom atom menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan kira-kira 70,000 nyawa orang awam serta merta. Pengoboman ini menyebabkan keadaan seluruh bandaraya itu menjadi amat panas hingga mencairkan struktur besi. Letusan bom nuklear juga mengganggu keadaan atmosfera. Kesan daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Pada ketika itu, seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. J. Robert Oppenheimer merupakan individu pertama yang mencipta bom atom di dunia. Beliau digelar sebagai Father of the Atomic Bomb. Bom ciptaannya telah digunakan oleh tentera Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun, beliau berasa amat menyesal selepas menyaksikan sendiri kemusnahan akibat ledakan bom atom, yang mana telah membunuh kira-kira 200 tentera dan orang awam, memusnahkan sebahagian besar kedua-dua bandar, memutuskan seluruh sistem perhubungan dan menjejaskan persekitaran akibat luruhan radioaktif. Kini sudah banyak negara yang mula mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear masing-masing. Namun, mereka masih terikat di bawah Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear iaitu NPT yang mengawal dan tidak membenarkan mana-mana negara menggunakan senjata nuklear dengan sewenang-wenangnya. Sebelum senjata nuklear digunakan, ujian nuklear perlu dilakukan untuk memastikan sama ada senjata itu berfungsi atau tidak. Ujian nuklear dilakukan sama ada di atmosfera terbuka, di darat atau di laut. Ujian nuklear ini memberikan impak buruk pada hidupan dan persekitaran. Ujian nuklear di bawah tanah contohnya akan menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Begitu juga di laut akan berlaku kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Bagi manusia dan hidupan di darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Kesan somatik contohnya seperti keletihan, loya, katarak, leukemia dan keguguran rambut.
Kesan genetik pula boleh menyebabkan kecacatan pada bayi, mutasi sel dan juga kanser. Masih adakah negara yang masih menjalankan ujian nuklear? Cuba anda cari maklumat. Okey, dan apa pendapat anda tentang kewajaran pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia? Perlu atau tidak negara kita mempunyai stesen janakuasa nuklear? Anda boleh membuat perdebatan tentang kewajaran pembinaan stesen janakuasa nuklear bersama rakan-rakan anda. Cuba bincangkan dan berikan alasan kenapa perlu dan kenapa anda rasa tidak perlu ataupun tidak wajar. Kesan radiasi itu sangatlah kita takut sebenarnya, dan kesan radiasi ini sebenarnya dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu alfa, beta dan gamma. Kesan alfa taklah bahaya sangat sebab boleh dilindungi oleh pakaian yang sesuai. Kesan beta pula dia boleh masuk ke kulit kita dan menyebabkan kemerahan. Yang paling kita takut ialah kesan gamma, yang mana dia boleh menyebabkan efek pada organ dalaman seperti kanser dan juga perubahan genetik. Sekian, jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Assalamualaikum.